Salam sejahtera kepada para pesyarah dan hadirin sekalian. Hari ini kumpulan kami iaitu Gah Melayu yang terdiri daripada saya Ting Wipo, ahli yang kedua Nur Amir Syakina binti Azmi dan ahli yang ketiga iaitu Ewing Lauli Yang dari PSMP BMSJKC 2 semester 1 tahun 2 ingin membentangkan hasilan bahan belajar kami bagi e-showcase tugasan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Hasilan bahan belajar kami merupakan interdisipliner bagi dua subjek iaitu BMB 3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu dan BMB 3073 iaitu Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu. Penasihat pensyarah kami iaitu Puan Haja Marina binti Malik dan Dr. Rama binti Abdul Ghani. Hasil pembelajaran bagi subjek BMB 3063 yang pertama ialah menghuraikan teori huraian bahasa dan teori pemolehan bahasa dengan berkesan. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah berdasarkan pengalaman berasaskan sekolah iaitu PBS. Yang ketiga, membanding beza pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Manakala, hasil pembelajaran bagi subjek BMB 3073 ialah yang pertama, menghuraikan model kemahiran bahasa dan objektif kemahiran bahasa berdasarkan dokumen standar kurikulum dan pentafsiran iaitu DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah secara lisan dan bertulis. Yang kedua, mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan idea yang kreatif. Yang ketiga, menghasilkan rancangan pengajaran harian iaitu RPH, kemahiran bahasa dengan betul. The big idea dan essential question ialah yang pertama, menghubungkan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan. Yang kedua, membina bahan bantu belajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa bagi pembentangan secara berkumpulan. Kerangka konsep KPPB bagi subjek BMB 3063 merangkumi bab 9 iaitu rancangan pengajaran harian berdasarkan pendekatan modular bertema dan bab 10 pengaplikasian strategi pengajaran dan pembelajaran dalam simulasi pengajaran modular bertema. Manakala dari segi BMB 3073, DSKP Bahasa Melayu tahun 5 telah digunakan. Kemahiran yang digunakan ialah kemahiran membaca. Dari segi standard kandungan, kami telah memilih 2.2 iaitu membaca, memahami dan menakal bahan multimedia. Dari segi standard pembelajaran pula, kami telah memilih 2.2.1 iaitu membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Bagi big idea ialah pemanfaatan digital mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Terdapat beberapa persoalan yang dikemukakan. Yang pertama ialah bagaimanakah teknologi berupaya mengangkat bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Dan kedua ialah adakah penggunaan teknologi kini merangkumi semua kemahiran bahasa Melayu. Dan ketiga ialah sejauh manakah keberkesanan penggunaan digital bagi memperkenalkan bahasa Melayu ke dunia serantau. Dan yang terakhir ialah bagaimanakah teknologi dapat mencetuskan kreativiti dalam kalangan guru bahasa Melayu untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang kreatif dan inovatif. Bagi kerangka kerja 3E, iaitu Engage, Enhance, dan Extending. Yang pertama Engage, iaitu keterlibatan dalam pembelajaran. Penggunaan bahan digital membantu pelajar untuk fokus pada maklumat pembelajaran dan bersosial secara aktif tanpa mengetepikan tugas yang diberikan. Yang kedua, Enhance, iaitu peningkatan hasil pembelajaran. Penggunaan bahan digital membantu murid memperolehi maklumat di luar buku teks, memahami maklumat, serta menjadikan murid lebih aktif. Dan ketiga ialah Extending, iaitu keberhasilan pembelajaran lanjutan. Murid lebih fleksibel kerana dapat mengakses bahan digital di luar waktu belajar dan sekaligus mereka dapat mengaplikasikan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baharu dengan menggunakan bahan digital ini. Bagi model 3R, terdapat 4 kuadran yang bermula dari pemulihan, kedua aplikasi,
ketiga asimilasi, dan keempat ialah adaptasi. Bagi yang menegat ialah taksonomi pengetahuan yang bermula dari pengetahuan, seterusnya kefahaman, seterusnya aplikasi, analisis, sintesis, dan akhirnya ialah penilaian. Dan bagi model aplikasi yang bermula dari pengetahuan dalam disiplin, aplikasi dalam disiplin, seterusnya aplikasi antara disiplin, aplikasi dalam situasi rutin dunia sebenar, tak terakhir ialah aplikasi dalam situasi bukan rutin dunia sebenar. Bagi kompetensi pembelajaran bermakna 6C, yang pertama ialah sasya. Murid menggunakan bahan digital dan berupaya untuk belajar cara belajar dengan menangani segala cabaran dan dapat menyelesaikan masalah sekaligus mendapat pengetahuan baharu. Yang kedua ialah kewarganegaraan. Murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran digital ini dan menunjukkan minat serta tidak gentar dengan cabaran berkaitan pembelajaran melibatkan TMK. Dan ketiga ialah kolaboratif. Murid menggunakan bahan digital untuk melaksanakan tanggungjawab sendiri sekaligus memaksimumkan idea. Dan keempat ialah komunikasi. Murid memahami bit idea dan menyampaikannya dengan mood komunikasi yang betul serta menggunakan pemahaman dalam konteks baharu dan berbeza. Yang kelima ialah kekreatifan. Murid memahami bit idea, merangka dan membina soalan proaktif bagi menghasilkan idea-idea baharu dan kepimpinan yang meneraju dan memacu idea-idea tersebut, seterusnya menerjemahkan sebagai tindakan. Dan terakhir ialah pemikiran kritikal. Murid dapat menilai maklumat dan hujah secara kritikal, melihat pola dan berkaitan, membina pengetahuan yang bermakna dan menerapkan dalam situasi sebenar. Bagi pengalaman mengikuti kursus BAMB 3063 dan BAMB 3073, yang pertama ialah dapat menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan modul bertema dengan ilmu digital. Dan kedua ialah dapat menyelipkan pendekatan, strategi, kaedah, dan teknik dalam hasilan bahan pengajaran dan pembelajaran TMK. Dan ketiga ialah dapat menjelaskan ciri-ciri berbentuk muka dengan bantuan bahan bantu belajar bersumberkan TMK. Dan keempat ialah dapat menghasilkan bahan bantu belajar bersumberkan TMK bagi kemahiran membaca, kemahiran mendengar, dan bertutur serta kemahiran menulis. Seterusnya, model pembelajaran murid yang dipilih ialah belajar cara belajar. Pelajar akan belajar cara belajar supaya mereka dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan dalam proses pembelajaran sama ada di dalam kelas atau di luar kelas, dan seterusnya berusaha untuk mencari jalan seperti menggunakan aplikasi dan kemudahan teknologi yang sesuai dalam pengajaran untuk memaksimumkan pencapaian dalam pengajaran. Bagi model reka bentuk pengajaran terdapat 4 bahagian, yaitu aplikasi digital, rakan pembelajaran, pemanfaatan digital, serta persekitaran pembelajaran. Bagi aplikasi digital ialah mempraktikkan inovasi pembelajaran bermakna dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi rakan pembelajaran pula ialah mempunyai hubungan kerjasama yang dijalinkan antara murid, guru, dan keluarga. Bagi pemanfaatan digital pula, memberi nilai tambah terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, persekitaran pembelajaran ialah setiap individu dapat mengikuti aktiviti yang dilaksanakan tanpa alasan. Bagi aktiviti pembelajaran pula terdapat 7 bahagian. Yang pertama W iaitu where, kemana arah tujuan. Yang kedua itu H iaitu hook, menarik minat pelajar. Yang ketiga E iaitu equip, membantu murid meneroka dan mengalami idea utama. Yang keempat ialah R revise, menyediakan peluang kepada pelajar untuk berfikir semula dan menyemak semula. Seterusnya ialah E, evaluate, yang bermaksud pelajar diberi peluang untuk menilai kerja mereka. Seterusnya ialah T, tailored, sesuai dengan pelbagai kebolehan dan latar belakang. Dan yang terakhir sekali ialah O, organize, iaitu penglibatan murid secara maksimum. Seterusnya, kemahiran yang diperolehi daripada penggunaan digital KPPB yang telah kami
hasilkan ialah yang pertama, kemahiran ICT, yang kedua, kemahiran komunikasi, yang ketiga, kemahiran berfikir, seterusnya ialah kemahiran membuat keputusan, selain itu, kemahiran menyelesaikan masalah, dan yang terakhir sekali ialah kemahiran menganalisis. Pelaksanaan KPPB ini telah memberikan kami beberapa rumusan, iaitu yang pertama, produk baharu, penggunaan digital yang mudah digunakan dan berupaya membantu murid untuk mengaplikasikan 3 kemahiran bahasa sekaligus 2 aspek bahasa Melayu. Dari segi kelebihan, penggunaan digital kami ini mudah diakses dan difahami, merangkumi kesemua kemahiran bahasa Melayu, dan yang ketiga, menggalakkan pengetahuan teknologi maklumat dan komunikasi. Bagi cabaran pula, kami menghadapi cabaran dalam menyesuaikan bahan digital kepada keseluruhan kemahiran bahasa Melayu. Yang kedua pula ialah penyebaran penggunaan bahan digital yang sengit bagi memastikan dikenali di serata dunia. Dan penggunaan digital kami ini juga perlu mengalami penambahbaikan, iaitu dari segi penerangan yang lebih jelas. Yang kedua ialah pemilihan terhadap penggunaan bahan digital agar lebih menarik. Berikut merupakan maklum balas yang telah kami dapati daripada medium YouTube bagi penggunaan digital bahan bantu mengajar kami. Dengan berakhirnya rumusan pelaksanaan KPPB sebentar tadi, maka berakhirlah pembentangan dari kami bertiga. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian sahaja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.